InsyaAllah kita akan mulakan live kuliah online kita pada pagi ini beberapa minit lagi, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khairi ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Mudah-mudahan suara saya ni jelas ya didengari oleh para penonton sekalian. Mungkin boleh komen sikitlah kalau jelas atau tak jelas dengar atau tidak. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat menyambung ya kuliah online kita di pagi 4 Ramadan. Pagi Ramadan yang diberkati ini, seiringan dengan Ramadan yang diberkati, kita juga diberkati insya-Allah. Dan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law 'alimat ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna sanah Ramadan." Ya, Nabi kata kalaulah umatku ya mengetahui betapa beruntungnya mereka bertemu dengan bulan Ramadan, betapa bertuahnya mereka, nescaya mereka akan mengimpikan sebelah bulan yang lain, sebelah bulan berbaki semuanya Ramadan. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah Allah Taala panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Ya, walaupun kita dalam keadaan PKP ketika ini, ya. Jelas Ustaz, terima kasih. Mungkin yang pastinya tuan-tuan dan sekalian ada hikmah yang tersendiri. Ya, Allah Taala nak tarbiyah kita ya supaya kita kembali kepadanya, supaya kita menginsafi dosa-dosa kita. Ya, oleh yang demikian tentunya dilalui oleh seorang mukmin ini, ya, seorang muslim yang mukmin ini semuanya baik. Ya, inilah yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kata ajaban li amril mukmin. Ya, aku kagum dengan urusan orang beriman. Semua bagi mereka baik. Sekiranya mereka mendapat suatu benda yang mereka suka, mereka syukur. Sekiranya mana mereka ya ditimpa dengan suatu perkara yang mereka tidak suka, ya mereka sabar. Maka semuanya baik bagi orang mukmin. Ya, mudah-mudahan kita juga ya meraih kebaikan tersebut kerana sifat-sifat ini ada pada kita semua. Hadirin dan hadirat sidang penonton yang saya hormati sekalian. Nabi sebut, kalaulah umatku mengetahui betapa besarnya fadilat dan kelebihan, ya mereka bertemu, ya berada dalam bulan Ramadan,
nescaya mereka akan mengimpikan 11 bulan yang berbaki semuanya Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Ya, Ramadan, ya, Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam banyak hadis, ya, tentang kelebihan-kelebihan yang ada. Antara lain disebut iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin wa fi riwayatin wa suffidatis syayatin. Nabi kata apabila datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Syaitan pula dibelenggu. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak akan jumpa pada bulan yang lain, ya, kelebihan seperti mana yang ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Ya, ini kelebihan yang Allah Taala janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, Ramadan ini walaupun dia bulan diberkati, bulan yang dirahmati, sekiranya kita tak dapat apa-apa manfaat, maka tidak ada makna Ramadan itu bagi kita. Ya, Ramadan itu sendiri bermakna. Tetapi kalau kita tak dapat meraih manfaat, meraih kelebihan, meraih fadilat yang ada dalam bulan Ramadan, maka dia tidak ada makna bagi kita. Maka oleh yang demikian, marilah kita isikan Ramadan kita ini dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang bermanfaat, yang boleh menambah nilai kualiti ibadah, ya, kita kepada Allah, yang akhirnya at the end kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala sebut, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum daripada kamu. Ya, moga-moga kamu bertakwa. Ya, ayat 183 surah Baqarah ini Allah Taala sebut, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah Taala menyeru dengan panggilan orang yang beriman, maka sudah tentulah, ya, panggilan ini diseru kepada kekasihnya, orang yang dikasihinya. Ya, perintah orang lain tak mampu nak pikul, melainkan orang beriman dia mampu pikul. Maka panggilan ini adalah panggilan manja daripada Allah, panggilan kasih sayang daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, sifat orang yang beriman ini dia kena sahut sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Ya, apa Allah Taala seru? Kamu diwajibkan berpuasa, kata Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan. Kutiba ay furida. Ya, kutiba dengan makna furida, difardukan. Kamu diwajibkan berpuasa, kamu difardukan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum daripada kamu. Makna kata orang sebelum daripada kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, sidang penonton semua, mereka juga berpuasa. Ya, puasa Nabi kita berpuasa. Ya, masyhur dengan Ayyamul Bayad, hari-hari putih 13, 14, 15. Ya, umat dulu juga berpuasa. Ya, kaum Yahudi, kaum Nasrani. Ya, Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad juga berpuasa. Nabi Allah Daud alaihi salam, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Baik. Umat dulu berpuasa. Ya, maka kita difardukan berpuasa, diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat dulu berpuasa, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Ya, at the end kepada puasa ini Allah Taala nak takwa. Tuan-tuan sekalian, kalau saya tanya, ya, kita tanya pada diri kita, apa hukum kita puasa, tak makan, tak minum dan tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa? Ya, maka jawapannya ialah wajib. Baik, kita tanya pula, apa beza wajib berpuasa dengan wajib dalam perkara-perkara lain yang diperintahkan oleh Allah? Tidak ada beza. Ya, ia merupakan kewajipan yang dituntut ke atas kita untuk kita laksanakan ia. Maka kita kena berusahalah. Ya, tidak ada alasan dan tidak ada pilihan sebenarnya di depan kita, melainkan kita kena tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, ya, Allah Taala nak ampunkan dosa-dosa kita. Itu sebab bulan Ramadan ni, tuan-tuan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Syaitan yang sifatnya mengganggu bisikan yang buruk, yang tidak baik,
membisikkan ajakan-ajakan yang tidak baik, syaitan itu dibelenggu, dipenjarakan. Ya, tuan-tuan, tidak ada pada bulan yang lain, tetapi ada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, maka dengan sebab itulah kita kena ambil kesempatan ruang peluang yang Allah Ta'ala bagi ini untuk kita dapat fadilat dan kelebihan ini. Ya, bulan Ramadan selain daripada ibadah puasa, kita kena faham Ramadan bukan puasa saja. Ramadan menuntut kepada kita supaya kita laksanakan beberapa tuntutan-tuntutan ibadah-ibadah lain yang datang ia dalam pakej Ramadan. Bulan berlaku penurunan Al-Quranul Karim. Firman Allah, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Quran turun untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, Quran itu sebagai keterangan-keterangan kepada petunjuk. Wal furqan, dan sebagai pembeza di antara perkara benar dengan perkara yang salah. Maka kita ambil kesempatan ini untuk kita tilawatul Quran, tadarus Quran, baca Quran. Tuan-tuan sekalian, kalau bulan ni kita beralasan sibuk, tolong tanya diri sendiri, bilakah waktu aku tak sibuk untuk aku hafal Quran, untuk aku baca Quran, untuk aku ulang hafazan Quran, untuk aku tadarus Quran. Bulan lain kita tak sibuk ke? Bulan lain lagilah kita sibuk. Sempat ke kita khatam Quran, kita tadarus Quran, kita baca Quran? Mungkin kita beralasan tak sempat juga. Mari bulan Ramadan, tiba-tiba kita nak bagi alasan yang sama, tak sempat, maka malanglah bagi kita. Ya, sementara dalam tempoh PKP ni saya yakin percaya kita banyak masa berada di rumah. Maka ambillah kesempatan yang ada ni tuan-tuan dan puan sekalian, hadirin dan hadirat semua, ambil kesempatan ini untuk kita tilawatul Quran. Ya, bersempena dengan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang berlaku padanya penurunan Al-Quranul Karim. Yang antara lain, okey, Quran. Apa lagi? Tarawih. Ya, solat sunat tarawih, tarwih ataupun tarawih jamaknya. Ya, semayang rehat-rehat. Semayang rehat-rehat. Nabi sebut man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ya, Nabi kata siapa yang mendirikan Ramadan, qama Ramadan, dalam hadis disebut qiyam, qama Ramadan, mendirikan Ramadan ini tuan-tuan dan puan sekalian adalah mendirikan ibadah-ibadah pada malam-malam Ramadan, pada hari-hari Ramadan, pada malam-malam Ramadan. Ya, solat sunat tarawih antaranya, solat sunat witir, ya, dan solat-solat yang lain. Masya-Allah, solat sunat tarawih, semayang rehat-rehat. Ya, semayang rehat. Habis 2 rakaat rehat. Tuan-tuan, saya yakin percaya tahun ni mungkin kita tak bahas sangat, tak balas sangat dalam bab sama ada nak buat 8 rakaat atau 20 rakaat. Ya, sebab apa? Sebab masing-masing boleh buat semayang solat sunat tarawih ni di rumah masing-masing. Maka bagi yang gemar, suka nak buat banyak, dan tentunya ibadah ni kalau tuan-tuan tanya saya, ya, 8 ke 20, maka tentulah 20 lebih baik kerana banyak itu lebih baik. Ya, dan saya tidak menafikan 8 juga baik. Ya, maka terpulang tuan-tuan, saya tengok ya netizen kurang membahaskan. Ya, tak bincang sangat bab 8 ataupun 28 ataupun 20 seperti tahun sebelum ni. Kerana apa? Mungkin sebab PKP, hikmah PKP ni, imam tarawih pun jadi ramai tuan-tuan sekalian. Hari ni di rumah masing-masing ada imam. Yang dulu tak pernah jadi imam, hari ni dah jadi imam, masya-Allah. Ya, kalau dulu asyik makmum saja, tahun ni dia jadi imam. Ya, anak-anak kita yang belajar di Ma'had Tahfizul Quran, pusat-pusat pendidikan dan pengajian Islam hari ini balik menjadi orang penting dalam keluarga. Yang tak pernah jadi bila, waktu ini jadi bila, tuan-tuan sekalian. Ya, maka ambillah ruang peluang ini untuk kita perkasakan ibadah kita, kita kualitikan ibadah penghayatan Ramadan kita. Apa lagi tuan-tuan ibadah dalam bulan Ramadan? Antara lain sedekah. Ya, sedekah. Nabi kata afdalus sedekah fi Ramadan. Sedekah yang afdal adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Nabi SAW ni orang yang sangat pemurah. Ya, dengan datangnya bulan Ramadan, Nabi lebih lagi pemurah. Ya, maka kita ambillah kesempatan. Ya, dalam bulan Ramadan ni kita memperbanyakkan sedekah infak kita. Ya, ni bulan Ramadan.
Ya, bulan Ramadan ni tambah pula dengan PKP ni. COVID-19 ni. Mudah-mudahan COVID-19 ni akan pergi ya segera ya, dan kita akan kembali seperti sedia kala. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah perkenankan. Saya doa, tuan-tuan perempuan sekalian doa, kita semua kena doa supaya Allah Taala angkat musibah wabak ini. Ya, bala bencana ini. Ya, kita kena menginsafi salah silap kita, dosa-dosa kita. Ya, mungkin bala ni datang sebab ada di antara kita yang salah dan silap. Mungkin saya silap. Ya, mungkin ada kawan-kawan kita yang silap. Mungkin ada jiran tetangga kita yang silap. Mungkin ada ibu ayah yang silap. Ya, salah. So kita ambil ruang kesempatan ni, kita bertaubat pada Allah, kita menginsafi diri kita. Mudah-mudahan bala ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, ya, kalau bulan lain kita rajin bersedekah, mari bulan Ramadan lebih-lebih lagi kita kena rajin bersedekah. Sebab Nabi kita orang yang sangat pemurah. Bila datang bulan Ramadan dia lebih-lebih lagi pemurah. Ya, maka kita memperbanyakkanlah sedekah kita insya-Allah. Ya, kalau kita lihat dalam hadis yang lain, kita singkap dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut bagaimana malaikat berdoa. Senantiasalah malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Wahai Allah, kau gantikanlah ya sebagai gantian yang lebih baik bagi mereka yang telah menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, kau binasakanlah bagi harta orang-orang yang kedekut. Ya, insya-Allah kita bukan di kalangan orang yang kedekut. Ya, kita ringan-ringankan tangan kita untuk kita menghulurkan, sampaikan sumbangan sedekah kita insya-Allah. Ya. Tonton. Ya. Apa lagi? Ya, di sana ada iftar. Ya, iftar. Tonton, jangan tengok iftar itu satu yang biasa-biasa. Iftar itu ibadah yang luar biasa. Sebab itu dia diganjari dengan ganjaran yang cukup besar, fadilat dan kelebihan. Ya, kita berpuasa. Kita berpuasa. Sahabat kita berpuasa. Orang lain berpuasa, jiran tetangga berpuasa. Orang muslim yang lain berpuasa. Besar tak puasa? Besar. Sehingga Nabi SAW sebut orang yang rajin berpuasa, nantinya dia akan masuk syurga melalui pintu Al-Bab Ar-Rayyan. Salah satu pintu yuqalu laha Ar-Rayyan. Salah satu pintu yang disediakan, pintu syurga kelak disediakan oleh Allah Ta'ala kepada ahli syurga ini. Salah satu pintu itu dimasuki oleh orang yang rajin berpuasa, yang melaksanakan ibadah puasa, iaitulah Ar-Rayyan. Besar tak besar tuan-tuan sekalian? Ya, kemudian di sana Nabi SAW sebut juga, ya, kita memberi orang makan, memberi orang buka puasa, menyediakan ya untuk sipulan berbuka puasa, maka dia dapat pahala puasa kerana dia puasa. Maka kita yang menyediakan ya juadah untuk dia berbuka puasa, kita pun akan dapat pahala seperti mana dia yang berpuasa, tanpa dikurangkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Allahu Akbar. Ya, ini kelebihan yang dijanjikan Nabi SAW yang kita kena cari. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan, ambil kesempatan sedekah. Saya ulang sebut, Nabi kata afdalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan. Kemudian Nabi sebut juga dalam hadis, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrih. Dia akan dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa. Ya, kita sponsor, taja, kan, menyediakan juadah untuk orang berbuka. Ya, kita akan dapat pahala sebagaimana orang tu berpuasa. Ya, fatla yanqusu min ujurihim syai'a. Ya, atau kama qala, dan kata Nabi, ya, tidak dikurangkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Dia dapat pahala penuh, kita pun dapat pahala penuh. Ya, sebab itu fiqh, iftar, buka puasa dapat ibadah, dapat pahala. Dia ibadah, satu ibadah. Buka puasa dapat pahala. Kita segera dalam berbuka dapat pahala lain pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mana nak cari tuan-tuan? Mana nak cari? Kita buka puasa dapat pahala. Sebab itu orang yang memahami ya bahawa berbuka, iftar itu ibadah, dia akan mengambil ruang yang cukup selesa untuk dia duduk seketika. Awal beberapa minit, mungkin setengah jam,
mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, mungkin 15 minit duduk sebelum berbuka. Antara lain ialah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ya, waktu mustajab sebelum kita waktu mustajab doa sebelum kita berbuka puasa. Ya, Nabi sebut farhatan Nabi sebut farhatan lis-shaimin farhatan. Nabi sebut bagi orang yang berpuasa ini ada 2 kegembiraan. Ya, 2 kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi. Pertama ialah gembira ketika mana nak berbuka puasa. Sebab itu gembiranya kita nak berbuka puasa, kita duduk ya, mengadap dengan makanan. Itu yang isteri kita di rumah duk masak macam-macam tu. Buat kuih macam-macam. Ya, buat kuih lompat tikam, badak berendam apa semualah. Ya, lepas tu air pula beraneka macam-macam. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini dia panggil terjemahan kepada seronoknya nak berbuka puasa. Lepas tu pula menjadi kelaziman bagi kita, dan memang itu pun yang dianjurkan oleh Islam. Masak lebih bagi jiran tetangga. Bagi jiran tetangga, hantar ya juadah. Tu yang dulu-dulu kita biasa dengan bazar Ramadan. Maka kita pergi bazar beli macam-macam kan. Beli air, beli kuih, muih dan sebagainya. Tahun ni tuan-tuan sekalian semua nak kena buat sendiri. Bolehlah order online tapi dia tak sama meriahnya macam bazar Ramadan. Tak apalah tuan-tuan, ini semua tarbiyah daripada Allah untuk Allah Ta'ala nak tarbiyah kita, nak didik kita. Tuan sekalian. Ya. Kemudian farhatun inda fitrihi. Kita gembira ketika nak berbuka. 1. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, yang kedua ialah gembira ketika mana kita bertemu dengan Tuhan kita. Ya, pertama gembira. Bagi orang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Pertama, ketika mana dia nak berbuka puasa. Allah tuan-tuan seronok tuan. Tak makan, tak minum li ajlillah. Tak makan, tak minum kerana Allah, tidak kerana lain. Wahanya boleh saja kita tak puasa, siapa tahu, siapa pun tak tahu. Ya, tapi Allah tahu. Allah tahu. Kita duduk di rumah, tutup pintu, orang pun tahu musim PKP ni tak lagi mana-mana. Duduk dalam rumah, masak mi, masak Maggi, masak bagai-bagai. Kita boleh makan, buat tak tahu saja. Ya, tak keluar rumah, duduk dalam rumah. Siapa tahu, siapa pun tak tahu. Tapi Allah tahu, Allah tahu. Maka Masya Allah tuan-tuan sekalian, kita puasa tak makan tak minum li ajlillah, tidak kerana lain. Tak makan tak minum kita kerana Allah. Ya, dan kita kena faham puasa ni tuan-tuan bukan saja tak makan tak minum, tapi kita kena buat beberapa tuntutan lain. Tak makan tak minum, tak buat perkara yang membatalkan puasa. Apa lagi? Kita jaga tutur kata kita, bicara kita. Ya, dalam hadis disebut man lam yada' qaula dzur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu aw kama qala. Nabi kata siapa-siapa yang tak boleh tinggal kata-kata dusta. Ni saya nasihat pada rakan-rakan saya dan rakan-rakan semua, tuan-tuan dan puan sekalian, jaga kata-kata kita. Ya, Nabi kata man lam yada' qaula dzur, siapa-siapa yang tak boleh meninggalkan kata-kata dusta. Wal 'amala bih, dan dia beramal dengan kata-kata dusta itu, bercakap bohong. Datang bulan Ramadan bercakap bohong, bercakap dusta, bagi keterangan, bagi kesaksian dusta, bohong. Falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu, dan Allah kata Nabi tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minum dia. Allah tak berhajat. Ya, sebab tu kebimbangan yang mesti ada pada kita ialah ada orang berpuasa tetapi dia tak dapat apa-apa pahala melainkan dapa dan dahaga saja. Ya, wa kam min shaimin laisa lahu min saumihi illa al-jaw' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, mereka tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa lagi antara lain ialah ya, dalam bulan Ramadan ada al-qadar. Ada al-qadar. Ya. Malam apa ni disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Taman Harmoni, audio clear, video clear, alhamdulillah. Ya, bagi makan orang puasa, ya, memperbanyakkan sedekah, ya. Ya. Boleh share tuan-tuan pada rakan-rakan
Ya, insya-Allah sikit lagi saya nak masuk kepada kitab yang kita nak baca pada pagi ini. Ya, insya-Allah ini muqaddimah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, apa lagi? Malam Al-Qadar. Dalam hadis disebut taharau lailatul qadri bil ashril awakhir. Nabi kata carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir. Sekarang kita berada baru pada 4 Ramadan. InsyaAllah kita pakat cari, pakat buru ya. Ya, kita cari sebab Nabi suruh cari. Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan menyamai 83 tahun. Tentu hidup kita mungkin tak sampai 83 tahun. Tapi kalau kita dapat bertemu dengan malam Al-Qadar, Allah tuan-tuan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik untuk kita dunia dan akhirat kita. Ya, mudah-mudahan kita bertemu. Amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya ialah sahur. Ya, sahur. Sebab tu sahur juga ibadah. Jangan kita pandang kecil sahur. Bangun sahur. Sebab tu tasahharu fa inna suhura barakah. Nabi kata sahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Sahur tuan-tuan sekalian, bangun sahur. Ya, isunya ialah bukan kita makan sampai kenyang. Sekira-kiranya siang hari kita tak lapar sungguh-sungguh, bukan begitu. Isunya ialah ia adalah suatu ibadah yang kita kena faham dan kita dituntut. Di sana ada mujahadah. Kita bangun makan, bangun sahur. Ya, bangun sahur dapat pahala. Melewatkan diri ketika bangun untuk sahur tu, lewat dalam bersahur dapat pahala lain pula. Ya, lewat dalam bersahur kita dapat pahala lain pula. Alhamdulillah. Ya, so bangun sahur, kita kejutkan ya ahli keluarga kita ya untuk kita sahur sama-sama. Kita lewatkan dalam bersahur, lewat lepas subuh bukan. Bukan lewat sampai lepas subuh, sampai azan subuh bukan. Sekira-kiranya ya setengah jam sebelum masuk subuh. Itu cantik tuan-tuan. Waktu yang sangat ideal untuk kita sahur. Tuan sekalian, dan berkesempatan bila kita bangun sahur bulan Ramadan pula tuan-tuan sekalian, ya ada beberapa kerugian ya yang kalau kita tak buat kita rugi. Ya, apa dia tuan-tuan? Pertama, solat sunat tahajud. Darah sahur tapi ditinggal tahajud. Ini rugi tuan-tuan sekalian. Ya, sedangkan tahajud ini ya Allah Taala nak mengangkat maqam seseorang itu kepada maqam yang terpuji dengan tahajud. Man talabal ula sahira layali. Siapa yang menuntut ketinggian di sisi Allah, maka hendaklah dia bangun malam, ibadah malam, semayang malam. Solat sunat tahajud tuan-tuan. Kalau bulan lain mungkin susah, kita tak bangun. Ya, bulan Ramadan ni kita bangun sebab kita nak sahur. Maka ambillah kesempatan nak sahur ni. Sebelum sahur, ya, basuh tandas, basuh gigi, basuh muka, ambil uduk, solat, ya, 2 rakaat. Solat hajat, ya, ambillah kesempatan yang ada satu. Yang kedua, rugi juga kalau kita semayang subuh, kita tinggalkan solat sunat fajar. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, Allah jaga kita ya daripada sifat malas, ya, daripada sifat lemah semangat. Ya, bulan Ramadan bulan yang bertenaga, bulan yang penuh semangat. Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Pembebasan Al-Aqsa ya pernah berlaku dalam bulan Ramadan. Banyak peperangan-peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan, masya-Allah. Ya. Islam kuat, umat Islam kuat. Ya, sepatutnya kita kena jadi kuat. Jangan malas, insya-Allah. Kita motivasi diri kita sama-sama untuk kita terus bangkit kuat untuk kita melaksanakan ibadah ini insya-Allah. Ya, solat sunat fajar. Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi kata 2 rakaat solat sunat fajar itu, ya, solat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Ya, Imam Nawawi kata wa ma fiha itu ialah kesenangan dunia. Ya, kesenangan dunia, maka dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tuan-tuan, ambil kesempatan ruang yang ada untuk kita laksanakan solat sunat fajar. Solat sunat fajar, solat sunat sebelum subuh tu, hatulalah benda yang sama. Ya, insya-Allah kita pakat buat, pakat jaga. Ya, dan seperkara lagi, ya, kebetulan kita dah kuliah pagi ni, sekejap lagi insya-Allah kita pakat-pakat buat solat sunat duha. Ya, insya-Allah. Ya, ini pun bulan Ramadan bulan yang kita sifatkan dia sebagai pesta ibadah, namun kita beribadah bukan kerana Ramadan tetapi kerana Tuhan, ya Allah
Subhanahu wa taala Tuhan ya kepada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah pagi ini kita nak tengok sikit kitab kita, ya, kitab Penawar Bagi Hati. Ya, mudah-mudahan dia menjadi ya penawar yang baik, ya, penawar yang baik bagi kita semua. Tak ada suara? Tak ada suara? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ya, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca dengan dia akan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Dan segala zikir dan menyebut engkau dengan kebajikan dan melarang pada kejahatan dan memberi nasihat engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu dan mendamaikan engkau akan mereka itu dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Allahu Akbar. Ya, pengarang kitab ini sebut ya bahawa itulah ya lidah, ya, lidah yang sepatutnya kita kena gunakan ia. Untuk apa lidah ini? Saya dah katakan tadi bahawa ya pepatah Melayu menyebut ya badan binasa. Ya, kerana mulut badan binasa. Betul Kerana mulut badan binasa. Sebab apa? Sebab lidah yang tidak bertulang ini. Ya, kita cakap dengan cakapan yang tak baik, kita maki orang, kita fitnah orang. Ya, ni viral sehari dua ni. Video yang berkaitan dengan warga Rohingya, kan, yang menghina, mengutuk, mengata macam-macam ni, ya, negara kita, pemimpin kita. Saya nak sebut ini contoh, walaupun tuan-tuan sekalian baik buruk ni ada pada semua bangsa. Saya rasa tuan-tuan boleh bersetuju dengan saya bahawa baik buruk ada pada semua bangsa. Ya, Arab pun ada baik buruk, Melayu pun ada baik buruk, Rohingya pun ada baik buruk, yang buruk-buruk. Yang jahat tu memang jahatlah, hak buruk tu memang buruklah. Ya, dan kita jangan terlepas dan terleka. Mungkin ada perancangan-perancangan musuh ya buat satu-satu isu supaya kita umat Islam lupa pada isu yang lebih besar. Ya, isu umat Islam Rohingya ni isu yang sekian lama. Ya, umat Islam ditindas, saudara kita ditindas di sana dan sebagainya, kita kena bela mereka. Ada pun beberapa orang yang kurang asam yang ada kat Malaysia, kat tanah air kita ni, hak tu kita kena ajar lah. Ya, patut tangkap, patut tarbiah, patut kita didik, patut hukum, kita hukum. Tapi kita nak hukum borong semua. Ya, ini perangai Rohingya tidak bersyukur sebagainya. Kita tak boleh borong macam tu. Sebab buruk baik ni ada pada semua orang. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, maka lidah kita kena guna untuk apa? Untuk baca Quran. Untuk apa? Untuk baca hadis Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, sekarang musim PKP, kehidupan kita sudah berubah 180 darjah. Ya, 360 darjah barangkali berubah. Ya, berubah tuan-tuan. Dulu kita tarawih boleh ke sana kemari, mana-mana masjid yang kita boleh pergi. Kan? Bazar Ramadan sudah tidak ada. Tarawih sendiri-sendiri lah ni buat di rumah. Apa lagi? Apa ni, kita tak boleh bebas. Pergerakan kita terkawal. Banyak di sana roblok. Ya, abang-abang polis yang buat roblok sekatan-sekatan jalan raya. Kerana atas tujuan yang dan maksud yang sama ialah untuk kita mengekang, ya, untuk kita putuskan ya pandemik COVID-19 ini. Ya, tuan-tuan dan sekalian, kuliah di Masjid Surau. Ya. Kuliah di Masjid Surau tidak seperti sebelum ni. Ya. Bila akan berakhir semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ianya akan berakhir sikit masa lagi dan insya-Allah rakyat Malaysia kena bagi kerjasama yang baik. Ya, patuh arahan ya kerajaan. Ya, sekarang ni isu lain dah jadi kecil, isu yang besar ialah isu keselamatan negara kita. Ya, sebab tu hari ini rakyat berhadapan dengan kesusahan. Ya, rakyat berhadapan dengan rakyat mesti diselamatkan. Ya, wabak yang datang ini mengancam nyawa, ribuan manusia dah meninggal, mati. Ya, maka ya ini menjadi keutamaan. Sebab tu ya kita tak perlu layanlah orang yang cuba timbulkan isu-isu lain
yang nak bercakap benda-benda lain, benda-benda yang keluar daripada naratif kepentingan agama kita, bangsa kita, negara dan tanah air kita. Ya, tuan-tuan puan sekalian. Apa lagi? Demikian. Dan barang siapa memberi nasihat engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Samalah, ya. Kita bagi nasihat, ya. Kita ambil kesempatan ruang yang ada ni, ya. Tahniah pada guru-guru, para asatizah, ya, yang mengadakan kuliah-kuliah pengajian jarak jauh, guru-guru sekolah kementerian, ya, mahat tahfiz, muallim-muallimah, guru-guru, ya, di peringkat pasti, seriti, semiti, mahat tahfiz, pusat-pusat pendidikan dan pusat pengajian. Ya, guru-guru ini, ya, kreatif, membuat kuliah online dan sebagainya, ya, menjalankan sistem pengajian secara atas talian dan sebagainya. Mudah-mudahan ini semua ma'jurin, insya-Allah. Ya, kita berpahala kerana kita manfaatkan ruang waktu yang ada. Biarlah apa jua keadaan kita, menuntut ilmu itu suatu kemestian, suatu kewajipan, dan pastinya anak-anak kita mesti dipantau di sudut, ya, pendidikan dan pengajian. Dan kesempatan yang ada juga, tuan-tuan puan sekalian, ya, ibu ayah boleh ambil kesempatan pantau pendidikan anak-anak di rumah. Ya, tengok masa bila dia belajar, masa bila dia membaca, ya, di rumah dia baca apa, ya, dia dengar apa, dia sibuk dengan telefon, dia buat apa sebagainya, kena pantau. Ya, kena pantau. Tuan-tuan puan sekalian, lagi disebut, dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah itu. Syukur, tuan-tuan. Ada orang tak ada lidah, masya-Allah. Ya, ada orang OKU tidak ada lidah, ada orang bisu, tuan-tuan sekalian. Ya, kita alhamdulillah boleh bercakap, boleh berbicara. Ya, syukur di atas nikmat lidah ini. Sebab tu di atas terjemahan rasa syukur ni lah kita kena baca Quran, kita kena zikir lidah kita ni. Ya, la tansa zikrullah. Jangan kita melupai, ya, untuk kita zikrullah. Dengan memelihara daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya, kerana berkata-kata yang dilarang seperti berdusta, ya, yang menyakiti akan orang lain, orang yang lain, maka itu dosa besar. Kita guna lidah untuk bercakap, timbulkan fitnah, ya, timbulkan fitnah, dusta, bercakap bohong. Sedangkan kita bercakap dengan cakapan yang baik ni, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak memperbaiki amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qulu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, alladzina amanu qulu wa qulu qawlan sadida. Ya, wahai orang yang beriman, berkatalah kamu dengan kata-kata yang baik. Ya. Katalah kamu dengan kata-kata yang baik, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan kita bercakap, kita berkata dengan perkataan yang baik-baik, kita bercakap dengan cakapan yang baik-baik, ya, kita menulis, ya, kita menulis baik di media, di medsos, media sosial, di WhatsApp group, di page-page kita, di Facebook kita, kita tulis. Dalam tulisan itu kena ingat dia ada nilai dosa dan pahala. Dia ada nilai keberkatan, dia ada nilai dakwah ataupun sebaliknya. Dia ada nilai penyatuan atau permusuhan, perbalahan. Sebab itu benda yang boleh menimbulkan perbalahan, permusuhan, fitnah, kita elakkan bersama, insya-Allah. Ya, kita menerima pandangan rakan-rakan, kawan-kawan. Ya, ada tak betul silakan tegur. Ya, bagi pandangan. Bagi pandangan. Ya, kita kena menerima pandangan sekiranya pandangan itu betul. Ya, tuan-tuan puan sekalian, sebab apa? Sebab bila kita bercakap yang cukup besar, yuslih lakum a'malakum, Allah nak perbaiki amalan-amalan kita. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Taala nak ampunkan dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka baginya kejayaan yang besar. Ya, kemudian dalam hadis, ya, dalam hadis Nabi sebut laisa bil kadzab man yuslihu bainan nas, artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Ini contohlah tuan-tuan puan sekalian, ya. Ada dua orang yang sedang berbalah. Datang bulan Ramadan ni, kita fikir bulan Ramadan ialah bulan keampunan, bulan kita saling memaafi, ya, bermaaf-maafan, bulan untuk kita satukan, ya, hati kita, kita bina balik ukhuwah sesama kita. Maka kita menjadi orang tengah. Ya, jumpa si pula ni, si A dengan si B ni balah. Ya,
tak bertegur siapa. Datang si Fulan ni, ya, dia menjadi orang tengah. Dia jumpa si B, dia bagi tahu si A, kirim salam dekat awak. Ya, kita beli buah-buah, ya, buah-buah tangan, ya, belilah apa-apa buah-buahan, ya, hadiah kurma sebagainya ke apa, ikutlah. Bagi nah. Kita sebut si A bagi kat kamu ni. Maka si B yang selama ni dia sangsi dekat si A, dia bersangka buruk dekat si A, oleh kerana si Fulan ni datang jadi orang tengah tolong bagi, si B pula sari orang tengah ni bawa jumpa si A, ni si B bagi, dia jumpa si A, dia bagi tahu, ni si Fulan bagi, yang ni si Fulan bagi, menyebabkan dua orang ni jadi baik dan jadi berbalah. Maka Nabi kata, laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas, tidak termasuk orang yang dusta, ya, orang yang memperbaiki, ya, amalan ataupun kita kata mendamaikan antara dua golongan. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, marilah kita ambil kesempatan ruang yang ada ini untuk kita memperkasakan ibadah kita. Pastikan penghayatan Ramadan kita. Ya, sebab itu saya katakan tadi bahawa tuan-tuan sekalian, Ramadan ini, ya, kalau kita tak ambil ruang dan peluang, maka kita adalah kita. Ramadan, ya, berlalu begitu saja, rugilah kita. Ya, sedangkan bulan Ramadan ini datang, antara lain Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Ya, saya katakan tadi bagaimana Nabi sebut bulan Ramadan pintu syurga dibuka seluah-luahnya, tuan-tuan. Ya, kalau kita sebut open house ni, tuan-tuan, kita mengalukan tetamu ni, kalau tuan rumah ni siap buka pintu seluah-luahnya, ya, bukan setakat pintu rumah, pintu tingkap pun dibuka seluah-luahnya. Maknanya apa? Maknanya memang dia bersedia menerima tetamu tanpa rasa, ya, tanpa rasa apa-apa. Perasaan yang ada ialah gembira, suka hati dengan kedatangan tetamu. Tapi, okey, dalam masa yang sama, Nabi sebut tutup serapat-rapatnya. Ya, kalau kita pergi rumah satu orang, pintunya ditutup serapat-rapatnya, tuan-tuan, apa makna? Maknanya memang dia tak bersedia menerima kita datang. Ya, dia selok lagi, dia mangga lagi, dia tutup lagi, duduk dalam rumah. Ya, kita mari daripada luar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nak bagi salam kan. Dia tak jawab, dia duduk dalam rumah, dia kata diam. Ya, tutup rapat-rapat. Ya, maka kita kena tahu bahawa tuan rumah tak bersedia menerima kehadiran kita. Maka demikianlah, ya, saya sebut kat tuan-tuan, bulan Ramadan ini pintu syurga dibuka seluah-luahnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan syaitan yang mengganggu gugat kita selama ni dipenjara, dibelenggu. Ya, apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala memang nak supaya kita diampunkan oleh Allah. Ya, supaya kita mendapat keampunan, supaya kita mendapat keberkatan. Mudah-mudahan, ya, sedikit sebanyak perkongsian pada pagi ini, ya, kita mendapat manfaat, diberkati dunia dan akhirat. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian, kita akan bertemu lagi, ya, pada esok pagi, pada waktu yang sama, pada masa yang sama. Ya, insya-Allah, ya, akhirnya tuan-tuan sekalian, ya, doakan saya doakan tuan-tuan dan puan semua supaya kita menjadi hamba Allah yang baik, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, kualitikan ibadah kita bersama insya-Allah. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.